Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah SWT yang mana sentiasa mencurahkan rahmat dan nikmat kepada kita, yang mana kita tak dapat kita lupa-lupakan. Dengan rahmat dan nikmat Allah Ta'ala, hari ini kita sesama dapat bersama dalam majlis ilmiah. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, kita masih lagi dalam buku pembinaan diri. Kita habis siri yang ke-7 dulu, maka kita masuk siri yang ke-8. Siri yang ke-8 sebagaimana biasa, setiap siri itu ada bagi peringatan kepada kita bila kita dalam halaqah Quran ataupun dalam kelompok tu. Jadi apa dia, belum pada kita belajar tu, mari belajar tu kita baca dululah. Baiklah, kita masuk dalam apa dia siri yang ke-8 ni. Setelah ucapkan basmalah alhamdulillah, maka biasanya bila kita ada halaqah tu kita ada hafal Quran. Hafal Quran ni semuanya 28 surah, daripada suratul Nas sampai suratul A'la, 28 surah. Qul a'udzu birabbil nas di katanya sampai suratul A'la, sabbi isma rabbikal a'la tu. Tu maknanya kalau kita pakai hafal tu moleklah. Apatah lagi kalau kita tu dalam halaqah Quran, maka patut benarlah kita hafal. Baiklah, itu adalah sebagai madah pertama untuk kita belajar, sebagai pitah lalu pada kita, kerana kita nak ngapa-ngapa kita dalam majlis ilmi ni. Kita pergi pada pelajaran yang kedua, iaitu tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran. Jadi tafsir Quran kali ini kita akan belajar mempelajari surah An-Nas ayat 3, ayat 1 sampai ayat 3. Kita mengaji, kita akan belajar surah An-Nas ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Jadi ikut biasanya bila kita nak belajar tu,
kita matlamat kita belajar. Cut pasung kita belajar tu, kita belajar ni untuk nak dapat gapo, ni boleh gapo. Jadi kita nampak dah, nampak pau mai kita tu, nampak matlamat kita nak boleh hak ni, kita belajar ni. Maka dari segi pengetahuan dan maklumat, kita belajar 3 ayat ni, ialah satunya kita akan dapat tahu bahawa bagi manusia itu ada Tuhannya yang tidak boleh dinafikan lagi. Ini alhamdulillah kita mukmin ni kita tahu dah mula ni. Contohnya ayat ni adalah bagi kita tahu pula kata kita ni ada Tuhan yang mana tak boleh dinafikan lagi. Nak petisik tak boleh dah. Yang kedua, dapat tahu bahawa Tuhan bagi manusia itu ialah Tuhan bagi sekalian makhluk. Dialah yang mencipta dan memiliki mereka dan tempat sembahan mereka. Jadi di pada 3 ayat ni kita akan dapat tahu kata Tuhan bagi manusia itu ialah Tuhan bagi semua makhluk. Tuhan itu lah ya. Tuhan bagi manusia ni Rabbin Nas, ialah Tuhan bagi semua makhluk. Makhluk semua pun Tuhan dia hak nisa juga. Tak kiralah makhluk gapo ni. Dialah yang menciptanya. Tuhan inilah yang mencipta, yang mengadakan dan memiliki mereka. Tuhan lah jadi Tuhan miliknya dan tempat sembahan mereka. Allah inilah tempat sembahan manusia, tempat sembahan bagi segala makhluknya. Semua makhluk tunduk pada dia. Itu maknanya kita belajar 3 ayat ni kita boleh sampai sini. Bila tahu kata Tuhan kita, Tuhan bagi manusia ni ialah Tuhan bagi sekalian makhluk. Yang ketiga, dapat tahu bahawa kita diperintah supaya selalu meminta perlindungan dengan Allah jua, Tuhan bagi manusia ini. Jadi daripada 3 ayat ni kita akan tahu kata kita ni diperintah, disuruh supaya minta isti'azah, minta berlindung dengan Allah jua. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, minta lindung dengan Tuhan, tak ada minta dengan orang lain dak dah. Jadi kita tahulah di 3 ayat ni pasal kita ni diperintah supaya minta berlindung dengan Allah juga. Itu dari segi maklumat dan pengetahuan. Dari segi keimanan, kita siapa? Dari kita tanya ke email kita ni, satu, hendaklah yakin tentang ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Dialah yang mencipta manusia, mendidik dan membela mereka. Kita yakin tentang ketuhanan Allah, tentang Rabbin Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Rububiyah Tuhan itu kita yakin. Kata dialah yang mencipta. Kerana rububiyah ni ialah dua sebelah Tuhan belaka. Jadi Tuhan buat, Tuhan milik, Tuhan hidup, Tuhan mati, Tuhan sakit, Tuhan sembuh. Jadi perbuatan ni dua sebelah Tuhan belaka. Ini katakan rububiyah. Yang kedua, hendaklah yakin bahawa Allah adalah Raja yang sebenar bagi manusia yang mesti diikuti dan dipatuhi segala perintahnya lebih daripada mana-mana raja di atas dunia ini. Jadi kita yakin kata Raja sebenarnya ialah Allah, yang mana manusia mesti ikut, mesti turut, mesti patuh segala perintah dia lebih pada raja atas dunia lagi. Jadi inilah apa dia keyakinan kitanya. Yakin sini. Tane yakin. Kata Allah adalah raja yang sebenar. Walaupun atas dunia ni ada raja, ada presiden, ada apa pun, itu bukan sebenar. Allah yang sebenarnya. Yang ketiga, hendaklah yakin bahawa kepada Allah jua ditujukan segala ibadat, sembahan dan permintaan. Di 3 ayat ni kita nak tanda yakin kata kepada Allah jua kita tujukan segala ibadat kita. Ini uluhiyah ni. Ini uluhiyah. Jadi uluhiyah ni perbuatan dari kita semata. Minta, berdoa, sembah, taat, perbuatan semua tu sebelah kita. Ini bagi uluhiyah. Kalau rububiyah tu perbuatan tu sebelah Tuhan, sebelah Allah. Allah buat, Allah menjadi, Allah milik, Allah menyembuh, Allah apa tu. Itu rububiyah. Kalau uluhiyah ni delik kita sama. Kita harap, kita tawakal. Kita ikutlah apa saja keluar pada kita ni, ini uluhiyah. Hak uluhiyah ni kena tuju pada Allah saja. Tak boleh pergi pada orang lain. Jadi yakinlah kita bahawa kepada Allah jua ditujukan segala ibadat, sembahan dan permintaan. Itu adalah
dua segi dah, segi ilmiah, segi maklumat dan pengetahuan, dan segi keimanan. Dan yang ketiga dari segi pelaksanaan. Kita belajar ni segi pelaksanaan, segi pak petibak pula. Kita belajar 3 ayat ni, kita nak petibaknya berapa dia? Yang pertama adalah merasai kekecilan diri di hadapan Tuhan Rabbil Alamin, Malikin Tuhan Rabbin Nas, Malikin Nas. Adalah merasai kekecilan diri, bahasa kecil diri kita. Haluh diri kita apa Tuhan. Bila kita tu berasa tadi kita haluh, tak ada gapo kita. Lemah, tak ada milik gapo kita, tak ada kuasa gapo. Kalau Tuhan tu lepas urusan kita walau seminit pun tak lewat gapo dah kita. Dia lemah kita manusia ni. Berasa kecil, berasa haluh diri kita, berasa hina tak apa Tuhan. Tu. Ni segi pelaksanaan, segi kita nak buat nak petibak ni kita rasa lagu tu. Yang kedua, ketiadaan menghadapkan sesuatu ibadat melainkan pada Allah juga. Jadi segi petibak juga kita tidak hadapkan ibadat kita melainkan pada Allah juga. Ibadat minta pun kena minta pada Allah. Isti'azah minta berlindung pun daripada Allah. Minta gapo pun daripada Allah. Jadi inilah segi petibak, segi perbuatan kitanya, segi pelaksanaannya ialah kita hadapkan semua ibadat kita kepada Allah. Yang ketiga, ketiadaan meminta perlindungan melainkan kepada Allah juga, kerana uluhiyah yang sebenar ialah uluhiyah kepada Allah Al-Ahad As-Samad. Minta perlindungan pun, isti'azah pun pada Allah juga. Inilah segi kita pelaksanaan. Jangan nak minta berlindung, minta orang tu minta selamatlah daripada nenek moyang ke, pada gapo ke, minta selamat anak cucu dan sebagainya. Tu maknanya jadi kita uluhiyah tak kenal lah. Kerana uluhiyah tu adalah kepada Allah Al-Ahad As-Samad, yang tunggal, yang ditumpukan. Itulah apa dia matlamat yang mana kita belajar hari ini, wisapas ini. Wisapas segi ilmu, segi iman kita, segi pelaksanaan kita pocok ingat bertiga perkara ni yang mana kita wisapas itu dalam belajar kita 3 ayat ni insya-Allah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian. Marilah kita nak kenal surah An-Nas dulu. Pengenalan surah An-Nas. Pengenalan surah An-Nas. Jadi mana kita nak kenal surah An-Nas ni, gapo dia kata? Surah An-Nas adalah surah Makkiyah. Mengikut pendapat kebanyakan ulama, atau Madaniyah mengikut pendapat setengah ulama yang lain. Jadi surah An-Nas ni adalah surah Makkiyah. Mengikut pendapat kebanyakan ulama kata surah Makkiyah. Surah turun masa Nabi di Mekah belum hijrah lagi surah ni. Itu kata surah Makkiyah. Tapi ada setengah ulama kata surah An-Nas ni surah Madaniyah. Surah Madaniyah. Jadi khilaf ulama sini ni tentang nak mengatakan Makkiyah ataupun Madaniyah. Ia mempunyai 6 ayat. Ia ada ni ayat ya. Kita belajar ni 3 ayat. 3 ayat lagi kita akan belajar semula pula. Gapo kandungan dari 3 ayat ni? Kandungan dari surah ni gapo dia? Kandungan surah semua ni. Kandungannya ialah satu, menetapkan satu hakikat bagi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah adalah Tuhan yang mempunyai kuasa mutlak di dalam kaun ini. Karena ada padanya sifat-sifat kesempurnaan dan kebesaran mutlak, iaitu dialah Tuhan pencipta, pemilik dan disembah secara tunggal, yang mana tidak ada sifat-sifat itu bagi yang lainnya, walau setakat mana pun dikira ada kekuatan pada mereka. Ini kandungan ayat ni. Secara umumnya ialah satu, menetapkan satu hakikat bagi Allah SWT. Jadi surah ni nak menetapkan, tanihkan satu hakikat bagi Allah Ta'ala. Hakikat apa? Iaitu Allah adalah Tuhan yang punya kuasa mutlak dalam kaum ini. Tanih dari kita kata Allah Tuhan yang punya kuasa mutlak. Kuasa mutlak dalam alam ni, dalam kaum ni Allah sah. Allah yang maha kuasa sungguh. Tak ada orang lain. Ini apa dia? Apa yang ditanamkan oleh surah ini dalam jiwa kita. Jadi menetapkan satu hakikat bagi Allah
iaitu Allah adalah Tuhan yang mempunyai kuasa mutlak. Kuasa mutlak duduk pada Allah dua dalam kau ini. Karena ada padanya sifat-sifat kesempurnaan dan kebesaran mutlak. Karena ada pada Allah sifat yang sempurna, sifat yang cukup sempurna, sifat yang kebesarannya, ketinggiannya duduk pada Allah. Maka Allah lah yang kuasa mutlaknya. Karena segala-galanya duduk pada Allah belaka. Ya Tuhan. Ini. Iaitu dialah Tuhan pencipta. Allah lah Tuhan yang menjadi. Yang menjadi alam semua ni Allah jadi. Kita tergambar, dia yakin kata alam semua ni, langit, bumi, manusia, gapo ada, yang mana ada semua, Allah yang buat. Pasal apa yang nak kuasa lebih daripada Allah? Bila semua ni Allah buat belaka, kita manusia ni Allah buat, lembu, kubah, mana Allah buat juga, emas, perak apa dalam bumi Allah buat, pokok kayu Allah buat. Maka dialah kuasa mutlak. Itulah satu keyakinan yang kita kena tanam. Inilah yang diisyaratkan dalam surah ini. Dialah Tuhan pencipta yang menjadi, yang membuat kosang, pusang ini. Pemilik, Tuhan jadi Tuhan milik. Semua ni milik Tuhan belaka. Tak ada lah orang lain. Ini. Orang lain itu adalah sana gitu ya, bukan milik hakiki dak kali. Ini. Semua tu hak milik artinya Allah. Diri kita sendiri pun Allah miliknya. Diri kita ni milik Allah. Tu dia. Walaupun kita berasa diri kita, aku boleh buat segala-galanya mengikut kehendakku. Tak. Allah yang milik. Sebab tu nak bunuh diri tak boleh kerana Allah milik diri kita ni. Nak bunuh diri tak boleh. Dosa juga boleh bunuh diri itu. Bukan bunuh orang lain saja, tak dosa. Bunuh diri kita sendiri pun tak boleh juga. Kerana diri kita ni adalah Allah yang miliknya. Dan ia semua secara tunggal. Ini uluhiyah ni. Semua secara tunggal Allah. Tak boleh semua orang lain. Semua orang lain persu belaka. Semua lembu, semua kubah, semua batu, semua gapo, semua tu adalah persu belaka. Semua bulan, semua bintang. Yang mana tidak ada sifat-sifat itu bagi yang lainnya. Sifat ni tak ada lain pada Allah Ta'ala. Mencipta, memilih apa semua tak ada lain pada Allah. Maka Allah lah Tuhan yang sebenarnya. Walau setakat mana pun dikira ada kekuatan pada mereka. Walau setakat mana pun yang mana makhluknya ada milik kekuatan, tapi tidaklah jadi kekuatan yang sebenar. Walaupun milik ada bau ni boleh macam tu, kekuatan gitu gini, semua tu adalah dengan kehendak Allah belaka. Kehendak Allah belaka. Itu adalah isi kandungan dalam surah yang mana kita akan cara ni, ia suratun Nas. Yang kedua, ia mengandung isti'azah, minta perlindungan dengan Allah Subhanahu daripada hasutan, bisikan dan keburukan syaitan. Qul a'udzu birabbin nas, mula-mula dah. Minta isti'azah, minta berlindung daripada Allah, minta berlindung dengan Allah daripada hasutan, daripada bisikan, daripada keburukan syaitan. Syaitan duk hasut kita, syaitan duk bisik kita, syaitan buat kita minta berlindung dengan Allah lah untuk selamat pada benda tu. Inilah kandungan ayat, kandungan dalam surah ni. Jadi perintah supaya diminta perlindungan itu hanya pada Allah juga. Perlindungan ni diperintah kita supaya minta dengan Allah sahaja, supaya minta pada orang lain. Itulah secara ringkasnya isi kandungan dalam surah yang mana kita akan bicara ni. Maka marilah kita tengok nasul ayat, tengok nas ayat ni, apa bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Maksudnya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan pencipta dan pengurus bagi manusia. Ini perintah pada Allah. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan pencipta, aku berlindung kepada Tuhan yang menjadi dan pengurus bagi manusia. Inilah dalam bahasa Melayu tempat kita ataupun bahasa ibunda kita. Bahasa Sia tu ada sikit tu. จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งมนุษยชาติเนี่ยitu adalah dalam bahasa Sia lebih kurang mana ada sama kita tu.
Bahasa Inggeris say, I seek refuge with the Lord and creature of mankind. Ada mankind itu manusia cacat. Nah, Malikin Nas maksudnya raja bagi manusia. Malikin Nas, raja bagi manusia. Pra raja hai manusia cacat. Raja ya. Raja ni, raja ni maknanya bahasa sama dengan bahasa Melayu kita. Boleh jadi daripada bahasa dulu ni. Ya. The king atau role the man king. Ilahin nas maksudnya Tuhan sembahan bagi manusia. Ilahin nas, Tuhan sembahan bagi manusia, uluhiyah ni. Jadi พระเป็นเจ้าแห่งมนุษยชาติ The Allah of mankind. Kita tengok dalam keterangan ayat lebih kurang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan bagi manusia. Aku berlindung kepada Tuhan bagi manusia. Ini perintah pada Allah. Qul, katakanlah. A'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan bagi manusia. Jadi kita minta berlindung dengan Allah. Rabbin nas, Tuhan bagi manusia. Satu perintah Allah kepada Rasulnya. Satu perintah Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya. Ini satu perintah. Perintah kamsang kepada Allah, kepada Rasul dan kepada umatnya. Kamsang Allah supaya meminta perlindungan dan jagaan diri dengan Allah Subhanahu daripada segala keburukan hati, jadi bisik, jadi ganggu oleh jin, syaitan dan manusia. Masya Allah, ini ajaran Tuhan pada kita ni. Kul a'udzu birabbin nas, supaya meminta perlindungan, perintah Tuhan pada Nabi dan juga pada umat dia supaya minta berlindung. Kita nak minta berlindung. Kita tak kuasa nak buat sekat kita ni. Minta berlindung dan jagaan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta berlindung dengan Allah. Minta berlindung daripada apa? Daripada segala keburukan hati. Keburukan hati kita yang dibisik dan diganggu oleh jin, syaitan dan manusia. Hati kita ni ialah bisik. Syaitan mari duk gelak kita. Syaitan mari duk isilah hati kita. Bui nampak lagu tu, khayal lagu tu, bisik lagu tu, ganggu begitu. Manusia juga bisik. Mari bubuh juga. Syaitan sokong pula situ. Maka perkara ni adalah perkara yang keburukan. Perkara yang tak molek. Kalau itu kita nak buai bagian itu biar mana? Kena minta berlindung dengan Allah. Minta berlindung dengan Allah. Kita tak kuasa dengan kita. Allah yang boleh membuatkan benda ni. Allah boleh mengelakkan benda ni. Lepas tu duduk pada ikhlas kita lah. Setakat mana kita ikhlas dalam minta berlindung dengan Allah tu, maka setakat itulah Allah akan bagi pada kita insya-Allah. Beristiazah, meminta perlindungan adalah suatu amalan yang keluar daripada hamba. Minta berlindung satu amalan, satu perbuatan. Perbuatan minta berlindung, perbuatan hamba ni. Ini. Beristiazah, meminta perlindungan adalah suatu amalan yang keluar daripada hamba. Keluar daripada hamba ni, kita minta berlindung. Segala amalan hamba adalah ibadat. Jadi bila istiazah, minta doa, itu adalah apa dia? Amalan hamba, dan segala amalan hamba adalah ibadat. Ini patut kena ingat ni. Segala amalan hamba jadi ibadat. Dan segala bentuk ibadat dituntut supaya ditujukan kepada Allah juga. Jadi bila segala ibadat bila jadi ibadat, segala ibadat adalah kena tuju kepada Allah. Sebab tu minta doa. Doa tu ibadat, kena minta kepada Allah. Kalau minta daripada Allah, mana syirik dalam uluhiyah kita. Syirik dalam ibadat kita tu. Ibadat ni bukan kata sekadar tunduk, sujud, rokok dan sebagainya saja dah. Jadi kita minta berlindung tu pun, minta doa itu pun ibadat dah.
Sebab perbuatan hamba. Perbuatan hamba jadi ibadat. Bila jadi ibadat, kena hanya tuju pada Allah jua. Tak tuju pada orang lain. Itu dia. Ini besar ni. Dan segala bentuk ibadat dituntut supaya tujunya kepada Allah jua. Dituntut pada kita tuju pada Allah jua ibadat. Tidak kepada yang lain. Rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Rabbin nas iaitu Tuhan yang bersifat rububiyah yang sempurna lagi tunggal. Rabbin nas. Rabb tu mana Tuhan. Rabbin nas, Tuhan bagi manusia. Rabb, kalimah Rabb tu Tuhan yang bersifat rububiyah. Rububiyah ni ialah Tuhan yang mencipta, yang mengatur, mendidik, mengasuh, menjaga dan mengurus segala-galanya. Maka segala perbuatan dan pengurusan hanya Allah jua yang melaksananya. Ini kita kena ingat ni. Jadi rububiyah ni maknanya segala perbuatan sama ada membuat, mengatur, mendidik, mengasuh, menjaga, mengurus, sakit, sembuh dan sebagainya, semua itu adalah Allah. Allah yang mengurusnya. Allah juga yang mengaturnya. Dan yang lain padanya, subhanah, tidak kuasa dan tidak mampu mengadakan dan memberi kesan sesuatu pun. Lain pada Allah tak kuasa benda ni. Jadi inilah katakan Rabbin nas. Tuhan yang berrububiyah bagi manusia. Yang bersifat rububiyah bagi manusia ni. Tuhan bagi manusia yang bersifat rububiyah. Yang bersifat rububiyah. Rububiyah ni itulah maknanya. Jadi inilah yang mana kita kena iktikad. Itulah hakikat rububiyah kepada Allah Subhanahu yang wajib dipercayai dan diimani oleh setiap hamba-Nya. Inilah rububiyah yang mana wajib kita iktikadnya. Jadi besar rububiyah ni. Contohnya kita beza antara rububiyah dengan uluhiyah. Jadi rububiyah ni duk belah Tuhan belaka buat dia. Jadi pangkayu kita hidup, Tuhan wi hidup. Wi segar, Tuhan wi segar. Wi gemuk, Tuhan wi gemuk. Jadi itu rububiyah. Bukan baja wi segar dak. Bukan baja wi gemuk dak. Kalaulah kita iktikad tak baja wi gemuk, itu kita syirik dengan Allah dalam rububiyah. Kerana wi gemuk tu perbuatan tu li Tuhan belaka. Bila kita letak perbuatan pada orang lain, itu syirik. Wi gaji pada kita, wi duit pada kita adalah Allah yang bagi hakikatnya. Walaupun zahir itu adalah ditanggung manusia yang halal pada kita, tapi hak semestinya Allah yang baginya. Allah yang baginya. Jadi yang bagi itu Allah. Iktikad kita tu kata siapa yang bagi tu, tu sebelah kita iktikad tu itu uluhiyah situ tu. Uluhiyah. Jadi hakikatnya yang bagi Allah, yang sembuhnya Allah. Maka kita terimalah, yakinlah kata semua perbuatan itu kepada Allah, maka itulah rububiyah. Itulah rububiyah yang wajib kita iktikadnya. Dengan itu, maka beristiazah, minta perlindungan dan tumpuan hanya kepada Allah jua, tidak kepada yang lain sama sekali, sama ada kepada jin, manusia dan lain. Dengan itu, maka beristiazah, minta perlindungan dan tumpuan hanya pada Allah jua. Kerana Allah juga semua buat perkara tu. Maka kita nak minta perlindungan, kita minta kepada Allah juga. Tidak kepada yang lain sama sekali. Nak minta kepada yang lain tak boleh. Pada Datuk Kamak tu, Datuk nenek moyang tu dan sebagainya, tak boleh. Hatu ni, hatu air, hatu bukit, hatu laut dan sebagainya, nak minta lindung, tak boleh. Jadi kalau kita minta lindung lain pada Allah tu, itulah kata kesyirik kita dengan Allah Ta'ala dalam uluhiyah. Tidak kepada yang lain sama sekali, sama ada pada jin, tak juga, manusia, tak juga, dan lain. Kerana beriktikad kepada yang lain dapat memberi kesan itu adalah syirik pada rububiyah. Kalau iktikad kata orang lain boleh beri kesan, itu syirik pada rububiyah.
perbuatan kita tu uluhiyah. Diri kita minta tu uluhiyah itu kerana perbuatan kita. Benda kita i'tikad tu kalau lah i'tikad kata lain pada Allah tu adalah bagi menggemukkan, bagi mensegarkan, itu syirik pada rububiyah. Kerana perbuatan tu yang kita apa dia? Syirikkan Allah dengan orang lain. Perbuatan tu Allah sah ya. Orang lain tak boleh buat dah benda ni. Itulah rububiyah kita pada Allah. Jadi kalau i'tikad kata orang lain tu boleh beri kesan, itu adalah syirik kita dengan rububiyah, dengan Allah pada rububiyah. Kerana beriktikad pada yang lain dapat memberi kesan, itu adalah syirik pada rububiyah Allah. Maka beristiazah dan minta daripada yang lain daripada Allah serta menaruh harapan kepadanya adalah bersyirik uluhiyah dengan Allah SWT. Jadi kita ni, kalaulah kita tu minta apa dia lain pada Allah, wahai ni tok nek ni sebagainya, wis sembuh anak cucu sakit ni, itu adalah syirik pada uluhiyah kerana permintaan dek kita. Ni permintaan dek kita. Tu dia. Jadi kalaulah kita tu apa dia syirik dengan perbuatan Allah, perbuatan semua oleh Allah. Kalau kita tu bersyirik dengan orang lain, itu panggil syirik rububiyah. Kalau perbuatan dek kita, lepas tu kita tu minta pada lain pada Allah, itu syirik pada uluhiyah. Tu beza molek situ tu. Kita ni terkadang ni apa dia? Dia nak kelipai tu, nak silap kat tu. Tu dia. Jadi dalam rububiyah ataupun dalam uluhiyah kita tu nak silap tu. Terkadang dia mari pesing silap lidah, silap lidah ada juga. Ubat ni baik sungguh nah. Boh tu segar saja dah. Jadi kita nak mari kata ubat ni baik. Ubat ni menyembuh. Padahalnya sebenarnya kita tak ada i'tikad lagu tu. Tapi terkadang yang mari lidah kita tu. Sebab tu kita kuasa kita nak kata ubat ni baik, insya-Allah. Insya-Allah jangan lupa di belakang tu. Insya-Allah. Ubat ni baik insya-Allah. Allah klik pada Allah. Tu dia. Makan ubat ni, ubat sakit kepala ni makan ni masya-Allah. Masya-Allah. Insya-Allah. Jadi sembuh. Baja ni masya-Allah. Apa dia? Dapat menyuburkan. Jadi kita klik pada Allah. Jangan duduk di baja tu. Jangan duduk di makhluk. Karena kalau di makhluk kita syirik dengan Allah dalam bab rububiyah. Ditakbirkan dengan Rabbin Nas, Tuhan bagi Tuhan. Ditakbirkan dengan Rabbin Nas, Tuhan sebagai pemelihara dan pelindung di sini supaya manusia merasa begitu hampir kepadanya subhanah di dalam detik-detik masa mencari perlindungan dan naungan. Ditakbirkan Rabbin Nas, qul a'udzu birabbin nas. Rabbin Nas, Tuhan bagi manusia. Takbir dengan Rabbin Nas ni, Tuhan sebagai pemelihara, sebagai pelindung, Rabbin Nas, yang meliharakan manusia, yang melindungkan manusia. Di sini supaya manusia merasa begitu hampir padanya. Rabbin Nas, Tuhan yang melihara bagi manusia. Disakut Rabbin Nas, Tuhan bagi manusia tu. Sebab apa takbirkan ada nas tu? Tuhan bagi manusia. Tuhan sebagai pemelihara bagi manusia. Tuhan sebagai pelindung bagi manusia. Ini adalah nuri manusia tu apa dia? Supaya manusia merasa begitu hampir kepadanya. Subhanallah. Nuri kita manusia yang berasa kita dekat dengan Allah. Rabbin Nas, Tuhan bagi manusia. Dalam detik-detik masa yang mencari perlindungan dan naungan. Dalam masa kita cari perlindungan ni, kita bahasa kata kita ni dekat manusia. Rabbin Nas, bukan Rabbil Sajar ke, Rabbil Hayawan ke, dak. Rabbin Nas, Tuhan bagi manusia. Kita ni manusia dah. Kita minta daripada Tuhan bagi manusia, Tuhan bagi kita sendiri ni. Kita rasa kita dekat dengan Allah. Dalam masa kita tu sangat berhajat pada dia. Dalam masa kita berhajat pada dia. Dalam masa cari perlindungan dan pernaungan, jadi kita
Minta daripada Rabbin Nas, Tuhan bagi manusia, Tuhan kita dah. Tu ya. Ini adalah nak merasakan dekat kita dengan Allah Taala. Itu adalah mungkin hikmat telah Allah mentadbirkan dengan Rabbin Nas. Wallahu alam, dah hakikat sebenarnya. Nah, itulah ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Malikin nas, Tuhan yang menjadi tuan milik kepada manusia. Ni merapatkan lagi pula. Malikin nas, Tuhan yang menjadi tuan milik kepada manusia. Malik atau Malik raja. Tuan milik. Malikin nas, Tuhan yang menjadi tuan milik kepada manusia. Tuhan yang memerintah dan mentakdirkan segala urusan. Dialah yang memiliki diri manusia dan menguruskan keadaannya dan menguasai segala-galanya. Maka dia jua yang berhak diperhambakan diri kepadanya, tunduk dan berhadap kepadanya, tidak kepada yang lain sama sekali. Tuhan yang menjadi tuan kepada, yang menjadi tuan milik kepada manusia. Ini juga kita berasa kata hak kita, Tuhan kita nak minta berlindung tu ialah Tuhan jadi tuan milik pada diri kita sendiri, pada manusia. Dia milik kita, tuan milik. Tuhan yang memerintah dan mentakdir segala urusan. Ya, Tuhan yang memerintah, yang mentakdir segala urusan, segala perkara tu dia takdir belaka. Dia yang memerintah, yang memiliki. Dialah yang memiliki diri manusia. Diri kita manusia ni adalah Tuhan milik dan menguruskan keadaannya. Hal ni kita terasa sini. Kita terasa kata diri kita ni adalah milik Allah. Hak Allah. Kadang kita tak berasa kata milik Allah tu. Kita berasa bangga diri kita, berasa megah diri kita, berasa tak, kadang berasa tak nak berdolipa diri kita ni, hanyut diri kita. Tak terasa kata diri kita ni adalah milik hak Allah. Milik hak Allah. Kita ada rasa kata kita duk milik, kita milik harta, kita milik kereta, kita milik rumah, kita milik tu, milik ni. Dia kata rasa kita milik. Padahal semua tu hak Tuhan belaka tu. Kita sendiri pun hak Tuhan juga. Tu dia. Tu malikin nas. Dan menguruskan keadaannya, urusan kita Tuhan ada urus. Tuhan terkedir tu, Tuhan terkedir. Kita tak tahu apa nak jadi gapo akan datang, kita tak tahu. Dia dah ngurus. Dalam hal tu pun dia beri pemikiran pada kita untuk kita mikir, untuk kita uruskan sekadar yang mana Allah serahkan kepada kita. Hakikatnya Allah yang menguruskan semuanya itu. Dan menguasai segala-galanya. Allah kuasai segala-galanya. Maka dia jua yang berhak diperhambakan diri padanya. Bila dia jadi Tuhan yang milik, yang mengurus, maka dialah yang berhak diperhambakan diri padanya. Boleh kita hamba diri pada dia, soal kerana dia berhak belakanya. Tunduk dan berhadap kepadanya, tak ada pada lain, tidak pada yang lain sama sekali. Kerana dia semua dah. Dia milik, dia urus, dia gapo semua, dia bela kita, dia beri kenyang kita, dia beri kita nampak, dia beri kita mikir, beri kita tu sihat dan sebagainya. Dia belaka. Kata dia soal, kita boleh sembahnya. Kerana dia jua yang menjadikan manusia, dia soal jadi manusia. Memiliki mereka, membela mereka dan menguruskan segala urusan mereka. Ini kita terasa masuk. Kita tanam benda ni masuk di diri kita. Dia bela kita. Dia menguruskan segala urusan kita. Maka dia juga berhak diminta isti'azah, perlindungan dan pertolongan. Maka dia sah. Hak kita minta perlindungan, minta pertolongan, minta isti'azah, dia sah. Dan dia juga akan memberi perlindungan dan pertolongan itu. Hak ia boleh beri perlindungannya, dia sah juga. Kita minta pada dia, dialah yang boleh berinya. Orang lain tak ada mampu, tak kuasa nak boleh beri benda-benda semua ni. Ayat ini juga mengisbatkan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala hanya baginya jua, tidak pada yang lain. Jadi ayat ini juga isbatkan rububiyah pada Allah. Jadi Allah yang menguruskan, menjadikan dan membela dan sebagainya. Ilahin nas. Ilahin nas. Ayat ketiga.
Tuhan bagi manusia. Tuhan bagi manusia. Tuhan yang ditunggalkan segala bentuk sembahan dan ibadat hanya kepadanya jua. Itu ilahinas. Uluhiyah. Tuhan bagi manusia dalam bab uluhiyah. Dalam bab sembahannya hanya bagi Allah jua. Tuhan yang tunggalkan segala bentuk sembahan. Segala bentuk sembahan hanya kepada Allah. Segala bentuk sembahan dan segala bentuk ibadat hanya kepadanya jua. Sama ada ibadat hati. Ibadat hati. Ibadat hati ni kita harap, kita tawakal, dan semua amalan hati, semua tu dikatakan ibadat hati. Perkataan, ibadat perkataan. Kita mengucap, nak minta, nak gapo ni, ini perkataan. Dan perbuatan anggota zahir dalam bokok, bungah dan sebagainya, itu adalah perbuatan zahir. Kesemuanya ditunduk dan dihadap hanya pada Allah jua. Syirak itu sini. Itu katakan ilahin nas. Ayat ini mengisbatkan uluhiyah ketuhanan. Jadi semua hanya kepada Allah jua. Ini uluhiyah. Isbatkan uluhiyah ketuhanan, di semua hanya pada Allah jua. Perbuatan semua ni semua tu tuju pada Allah jua. Maka segala pelaksanaan yang keluar daripada hamba, segala perbuatan kepada hamba ni, segala pak petibat gapo hak keluar daripada hamba, sama ada daripada hatinya, pada hati kita, perkataan lidahnya, dubik pada lidah kita minta tu minta ni sebagainya, dan perbuatan zahirnya, bokok bunga sebagainya, adalah menjadi ibadat yang mesti dihadap hanya pada Allah jua. Sekarang perbuatan kita ni kena kepada Allah jua. Hati baik, perkataan baik, perbuatan zahir baik, kena pergi pada Allah juga. Tak boleh pergi pada orang lain. Masya Allah. Itulah hakikat uluhiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah hakikat uluhiyah. Sebab tahu uluhiyah, ni dia uluhiyah. Sebab tahu rububiyah, itu dia rububiyah. Nah, kita faham boleh. Sekiranya dihadapkan sesuatu amalan kepada yang lain daripada Allah, kita hadapkan amalan yang lain pada Allah, pergi pada lain pada Allah, maka dikatakan bersyirik pada uluhiyah subhanah. Syirik uluhiyah. Setiap tahun orang duduk tepi laut, dia pocok panji minta, pocok panji, dera panji minta pada, gapo dia hari minta tu, itu adalah syirik pada uluhiyah tu. Dia. Kita sakit demam itu gini. Pergi minta di kubur tu, kubur ni sebagainya. Minta nenek moyang tu sembuh. Nenek moyang minta sembuh anak cucu sakit ni. Syirik tu. Syirik pada uluhiyah kita. Sekiranya dihadapkan sesuatu amalan kepada yang lain pada Allah, maka dikatakan bersyirik pada uluhiyah Allah Subhanahu. Syirik pada uluhiyah Allah. Dan itulah hakikat la ilaha illallah, maksud tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi uluhiyah itulah dikatakan hakikat uluhiyah, hakikat kita mengucap la ilaha illallah. Tiada ada Tuhan melainkan Allah, ni maknanya tak ada sembah melainkan Allah. Beruluhiyah tidak ada melainkan hanya pada Allah jua. Ini besar sini. Ini besar sini ni. Uluhiyah ni besar. Allahu Akbar. Setelah kita isbatkan rububiyah, kita kena isbat pula dalam perbuatan kita tentang uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Harap tu amalan hati. Amalan hati. Kena harap pada Allah. Harap pada orang tu, harap pada orang ni, harap pada tanai kuam, harap pada orang tu dan sebagainya. Maka taruh harapan pada benda tu syirik pada uluhiyah. Ikutlah apa saja harapan kita tu. Dia. Dengan itu, maka Allah juga Tuhan yang berhak memperhambakan diri. Allah sah yang berhak memperhambakan diri. Tunduk, khada' dia berhadap hanya padanya juga. Tunduk hanya pada Allah. Khada' hati kita, serah hati kita, tunduk hati kita hanya pada Allah juga. Tak boleh pada orang lain. Inilah hakikat uluhiyah. Tidak kepada yang lain.
sama ada dengan meminta pertolongan, atau perlindungan, minta berlindung, atau menaruh harapan dan serahan tawakal dan lain-lain, kesemuanya hendaklah dihadapnya kepada Allah juga. Semuanya hadap pada Allah juga. Inilah hakikat uluhiyah, besar uluhiyah ni. Ini. Itu kadang manusia tu ya tempat kita ni, tauhid tempat kita ni, hayat besarnya tauhid asma wa sifat. Ini hayat besar ni. Kena bila kena wujud kida bakar apa semua tu, cerak benar tu. Bab uluhiyah, sini tempat metang. Bahasa apa bab uluhiyah, ya metang dah. Jadi mitak kau ni sebagainya, harap kau ni sebagainya. Jadi lagu harap pe tu pun ibadat dah panggil tu. Ibadat dah lagu harap pe tu. Jadi tempat metang. Jadi bab asma wa sifat ni din dah, cam dah kita ni. Bab uluhiyah yang metang dah. Sini yang besar. Sedangkan uluhiyah hidup hari-hari kita ni beruluhiyah pada Allah. Pada apa kita harap, pada apa kita tawakal, pada apa kita buat kerjanya. Kita gitu pada apa? Kena pergi pada Allah sah, pergi pada yang lain tu metang dah. Tu ya. Nampak tak? Kita belajar, kita mengajar, kita mengaji. Kalaulah kerana nak kenamaan, tu silap tu. Bukan pergi pada Allah dah. Pergi nak kenamaan, nak tunjuk pada orang dan sebagainya. Kita sedekah, nak tunjuk pada orang. Pergi pada lain pada Allah dah. Ada sebanyak perkara yang menjadi kita ni silap dalam uluhiyah kita ni. Tapi kita tak khabar kata itu adalah syirik pada uluhiyah dengan Allah Taala. Ada. Ini besar. Besar ni. Sebab tu itu kadang dalam bab politik pun yang metal juga ni dalam bab uluhiyah rububiyah. Metal benar ni. Ada bab politik. Ada. Kan menang. Bila salah rububiyah uluhiyah yang metang dah. Ada. Itulah yang patut kita beringat. Kita nak hamba pada Allah, bukan hamba pada manusia, bukan hamba pada makhluk Allah dak. Sebab tu kena tuling kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, itulah kaum muslimin dan muslimat. 3 ayat yang mana sama kita, maka kita pergi pada pengajaran pada ayat ni. Kenapa kita dapat pada ayat ni? 3 ayat yang mana kita lalu saat ini. Yang pertama, kita orang mukmin diperintah supaya sentiasa meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa. Kita semua diperintah meminta perlindungan dengan Allah. Tidak kepada yang lain. Allah juga tempat tumpuan dan perlindungan ke semua makhluknya. Allah juga tempat tumpu, tempat perlindungan sama semua makhluk Allah saja. Beristiazah itu boleh mengucap dengan lafaz ni. Istiazah ni makna minta perlindungan, boleh kita mengucap dengan lafaz auzubillahi minasyaitanirrajim. Tu istiazah tu. Fa iza qara'ta Quran fasta'iz billah. Baca auzubillah. Auzubillahi minasyaitanirrajim boleh juga dengan lafaz ni. Atau auzubillahi samii'il alim minasyaitanirrajim. Boleh. Atau lafaz-lafaz yang lain yang warid pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutlah. Asalkan ada lafaz warid pada Nabi, ada lafaz panjang pada yang ada lagi. Hak warid pada Nabi tu. Hak biasa kita bacanya auzubillahi minasyaitanir rajim. Itulah. Cukup ingat tu. Aku cari panjang lagi tu buat belik payah dah. Hak ni hak biasa dah. Auzubillahi minasyaitanir rajim jalan dah. Dan atau beristiazah mengikut keadaan tertentu, mengikut apa yang warid pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istiazah. Ya ada istiazah, tengok tempat-tempat lah. Kalau kita nak masuk jambil, katakan masuk jambil. Istiazah juga tu. Ada. Dia. Atau apa-apa doa lagi. Yang ada istiazah. Itu maknanya istiazah mengikut keadaan yang mana Nabi ajar pada kita. Baik. Itu pertama. Yang kedua, di dalam ayat mengandungi 3 sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat tu ada 3 sifat bagi Allah Azza wa Jalla yang mana kita akan dapati. Satunya Rabb. Rabb ialah rububiyah Allah. Rabbin nas. Rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Itu rububiyah Allah. Rabb.
Yang mana dialah Tuhan yang menjadi, mencipta, mengatur dan mengurus. Sebab Rabb itu rububiyah dia. Rububiyah kita sadar segala perbuatan itu sebelah Allah belaka. Malikin nas itu sifat Allah juga, Malik. Yang memiliki, yang mana dia memiliki semua makhluk. Itu adalah rububiyah dah kira-kira tu. Dan kesemua makhluk adalah hamba padanya. Tuhan milik semua makhluk hamba pada dia. Sifat ini adalah sebahagian pada sifat rububiyah baginya Subhanahu taala. Malikin nas ni sebahagian pada sifat Rabbin nas. Ilahin nas. Ilah. Uluhiyah Allah, iaitu ketuhanan Allah yang disembah hanya dia jua tanpa bersyirik dengannya sesuatu pun. Itu adalah uluhiyah. Ialah segala perbuatan lek kita tuju pada Allah sah. Tak boleh pergi pada orang lain. Pergi pada orang lain syiriklah. Itu dah. Yang ketiga, An-Nas. Dalam ayat 3 ayat ni kita dapat An-Nas ialah manusia. Ialah manusia daripada anak cucu Adam AS. Itu katakan Nas. Anak cucu Adam AS. Semua kita ni daripada paksa ya. Daripada Adam AS. Itu bapa bagi manusia semua. Hak demo nak dakwa kata pak demo kera telah demo tu. Belah demo lah. Demo bakal kera lah lagi lah. Kita orang Islam ni bakal kita pak kitanya Adam AS. Jadi rasanya hak mari pak kera tu bukan mari pada hak asal, mari tengah jalan dah. Hak asal pun manusia semua dengan aku kata Adam adalah bapa bagi manusia. Hak tu hak sebenar dia. Semua manusia mengaku kata Adam bapa bagi manusia. Agama lain pun seperti itu juga. Cuma mari tengah jalan. Sama dengan Yahudi tengah jalan. Meribah kata manusia ni asal kera. Lepas tu lah ni duk kelihing kat buat dia tu. Bukan semua etikad aku tu belakang tu dia kelihing juga buat dia apa. Dia sisih juga. Baiklah. Disandarkan Allah pada manusia di sini kata Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Nas belakang itu disandar tu maksudnya Tuhan kepada manusia. Sedangkan Allah itu Tuhan bagi semua makhluk. Apa bagi buah manusia? Tuhan bagi manusia. Malikin nas, raja bagi manusia. Ilahin nas, Tuhan bagi manusia juga. Sedangkan Allah itu Tuhan bagi semua makhluk. Apa buah manusia saja. Sedangkan Allah itu Tuhan bagi semua makhluk, bukan hanya bagi manusia juga. Maka dikhususkan sebutan nas, manusia di sini adalah untuk tasyrif, memberi kemuliaan padanya. Ini adalah satu benda yang nak beri kemuliaan pada manusia. Tuhan manusia. Tuhan bagi manusia. Tuhan bagi manusia. Jadi satu kemuliaanlah bagi kita manusia ni. Tak ada kata Tuhan bagi malaikat bedak padahal Allah Tuhan bagi malaikat juga. Tak kata Rabbul Malaikah ada. Pada ayat ni kata Rabbun Nas. Ini adalah tasyrif, maknanya beri kemuliaan pada manusia. Diulangkan sebutan An-Nas itu 3 kali adalah untuk menambah lagi keterangan dan kenyataan tentang kemuliaan manusia di dalam kalangan makhluk Allah. 3 kali sebut Nas, Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. 3 kali sebut nas di sini adalah nak beri tambah kenyataan tentang kemuliaan manusia. Tambah beri kemah lagi, beri bahasa kemah lagi kata kita ni adalah makhluk yang mana ada mulia sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, hubungan dengan 3 ayat yang mana kita dapat lalu hari ini pada surah An-Nas. Rasanya surah apa kita bisa belajar mari dah. Bahasa ngapa tu ngapa mari lama dah ni. Maka dalam permulaan tadi adalah kita sebutkan bahawasanya matlamat kita belajar tiga bahagian. Bahagian maklumat dan pengetahuan ilmiah, dan bahagian keimanan dan bahagian pelaksanaan. Maka bila kita masuk sini, adakah anda dapat mencapai matlamat pembelajaran ini? Kita siapa dapat matlamat sini? Siapa kita matlamat kita nak 2-3 kali tadi dah.
Itulah akhir perjalanan kita. Kemudian dugaan belakang ni, ini sebagai nak tambah ingatan kita lah. Ini tambah ingatan kita, sebagai tambah maklumat pada kita. Apakah ia ditutup daripada manusia pada 3 ayat di atas tadi. 3 ayat tadi itu minta manusia minta buat gapo. Yang kedua, nyatakan hakikat rububiyah Allah SWT. Coba royak hakikat rububiyah tu gapo dia. Yang tiga, bagaimana bentuk syirik rububiyah itu, rububiyah Allah, syirik rububiyah lagu mana. Yang keempat, terangkan hakikat uluhiyah subhanah, uluhiyah itu lagu mana. Dan yang kelima, menjelaskan bentuk syirik uluhiyah pada Allah. Coba royak bentuk syirik uluhiyah pada Allah. Yang tiga, datangkan 3 doa isti'azah daripada Rasulullah SAW dalam bentuk yang berlainan mengikut berlainan keadaan. Ini kita cari ni. Cari doa Nabi ajar 3 isti'azah. 3 isti'azah apa dia kata? Apa dia azkar nabawi pagi-pagi tu cukup dah 3 tu. Ada. Bila kita tengok budak kecil baca kat sana. Isti'azah dah tu. Dia nak masuk jambil ada isti'azah, ada banyak-banyak isti'azah. Jadi itu adalah sebagai dugaan kita. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian. Cukup kita hari ini dalam ruangan pertama dalam pembinaan di kita, insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.